Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah amboi cantiknya. Kita dah masuk ke unit 19 hargai pokok. Dan kemahiran yang kita belajar hari ini, kemahiran mendengar dan bertutur untuk menjelaskan satu perkara secara bertata susila. Untuk hari ini kita masuk ke tema baru, tema 7, pertanian dan penternakan. Kita lihat dalam tema ini kamu akan belajar berbagai perkara mengenai pertanian dan juga penternakan. Dan selain daripada buku teks, awak juga boleh mendapatkan maklumat mengenai pertanian dan penternakan melalui internet, Jabatan Pertanian, surat khabar dan juga info melalui guru. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan sedikit fakta umum pertanian dan penternakan di Malaysia. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan merupakan kementerian yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pertanian dan penternakan di Malaysia di bawah agensi-agensi seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Veteriner, Jabatan Perikanan dan ada beberapa lagi jabatan lain, agensi lain, contohnya Mardi, Pharma, semua di bawah Kementerian Pertanian. Dan seterusnya, makanan asasi atau utama di Malaysia ialah nasi, nasi, beras dan padi. Itu semua tiga perkataan yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Jadi di Malaysia, negeri yang paling banyak menanam padi ialah negeri Kedah dan dikenali sebagai jelapang padi Malaysia kerana sebahagian besar negeri tersebut ditanam dengan padi. Seterusnya negeri-negeri lain iaitu di Perak, di daerah Krian, Sungai Manik dan Semang Perak. Seterusnya di Selangor iaitu di Tanjung Karang, di negeri Sabah dan juga di negeri Kelantan. Negeri-negeri lain pun ada tapi tak sebesar ataupun tidak seluas negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Baik, selain padi, tanaman lain yang turut ditanam di Malaysia ialah kelapa sawit. Dia biasa ditanam pada skala yang besar. Dan kamu boleh kenal pokok kelapa sawit ini sebab dia adalah antara tumbuhan yang paling banyak ditanam. Seterusnya getah, kelapa, buah-buahan, kopi, teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan koko. Jadi ini semua adalah tanaman yang ditanam di Malaysia, sama ada ditanam di kawasan tanah tinggi yang beriklim sejuk ataupun ditanam di kawasan tanah pamah biasa. Baik, kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland di Pahang, Lojing di Kelantan dan Kundasang di Sabah sangat terkenal dengan penanaman sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan. Jadi kerana cuaca di sana lebih sejuk dan sesuai untuk penanaman tiga jenis tumbuhan ini dan termasuk juga penanaman teh. Apabila kamu berkunjung ke Cameron Highland, jika kamu berkunjung ke sana, kamu akan dapati ada banyak ladang teh kerana teh memerlukan cuaca atau iklim yang sejuk untuk dia tumbuh dengan baik. Untuk penternakan pula, penternakan merangkumi penternakan ayam, itik, lembu, kerbau dan lain-lain lagi. Ini contoh-contohnya. Perikanan merangkumi perikanan
laut dalam, penternakan ikan di dalam sangkar, dan penternakan ikan air tawar. Penternakan ikan air tawar ni biasanya dibuat di kolam, di lumbung-lumbung tinggal ataupun di tasik. Manakala penternakan ikan dalam sangkar dijalankan di sungai ataupun di laut, ya, diternak di dalam sangkar, ya. Okey, dan perikanan laut dalam ni adalah aktiviti menangkap ikan di tengah laut. Okey, jadi itu saja penerangan saya mengenai pertanian dan penternakan di Malaysia. Saya harap awak dapat sedikit info mengenai tajuk ini, ya. Baik, murid-murid, kita akan masuk pada isi pelajaran kita pada hari ini, iaitu unit 19, target pokok kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu kamu kena menjelaskan sesuatu perkara secara bertata susila. Okey, jadi berdasarkan gambar yang diberi, kamu kena masukkan ke dalam dialog ini, ya. Jadi kamu dengar cikgu telah sediakan 2 perbualan dan kamu dengar dengan teliti cara mereka memasukkan maklumat atau info daripada gambar ke dalam dialog. Selamat pagi Arif, mengapakah pakcik kamu memasang jaring hitam itu? Selamat pagi Noli. Pakcik saya memasang jaring hitam itu untuk melindungi pokok-pokok yang ditanamnya daripada cahaya matahari yang terik. Apakah sebabnya pokok-pokok itu disembur air setiap masa? Pokok-pokok itu disembur air setiap masa agar sentiasa segar. Pokok bunga kamu cantik. Apakah bunga yang kamu tanam? Pokok bunga yang saya tanam ialah pokok bunga ros, pokok bunga kemboja, pokok bunga lili dan pokok bunga melo. Apakah yang kamu lakukan pada waktu petang? Pada waktu petang, saya akan menyiram pokok bunga yang saya tanam. Apakah yang kamu lakukan terhadap rumput yang tumbuh itu? Saya akan mencabut rumput yang tumbuh supaya pokok itu lebih cepat membesar. Baik murid-murid, jadi kamu telah mendengar 2 perbualan. Jadi saya nak kamu buat rakaman perbualan amboi cantiknya dan masukkan maklumat yang berkaitan ke dalam dialog kamu. Jadi itu saja untuk hari ini video saya. Jadi saya harap kamu mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada video ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.